So topik 1.10 adalah Maps and Presentation. Dekat sini anda akan didedahkan dengan apa yang dipanggil sebagai geospatial. Geospatial ni memang ambil masa lebih kurang seminggu kot. Kena seminggu jugalah baru anda boleh mahir lah. Dia ada dua perkara utama dalam geospatial. Pertama adalah map itself, digital mapping. Yang kedua adalah lebih kepada geospatial statistics. The way that you want to use the statistics in the geospatial so that you can create magnificent map. So anda akan didedahkan dengan cara-cara macam mana nak develop map, the use of map in presentation of epidemiological data, perform mapping of disease. So anda bukan saja perform mapping of disease dalam 1.10 ni map je lah kan. Tapi 1.11 anda akan menggunakan kaedah statistik yang dipanggil sebagai cluster analysis ataupun bahasa lain dipanggil sebagai hotspot analysis. Yang itu anda akan buat secara detail lah menggunakan QGIS dan juga Geoda. So dua software ni akan digunakan bersama sebab dua software ni percuma. Okay, ni anda akan belajar create map, import data, export data, integrate map, create baseline, digital. Cuma beza dia, anda punya batch ni untung sikit sebab kita akan buat juga map di dalam dashboard. So maksudnya dashboard anda pun ada map. Anda punya dashboard tadi pun akan ada data live. Contoh kita record data pakai AppSheet ataupun Google Form. Skor-skor tu semua akan dipublishkan secara digital, automatik kan. Dan data tu pun boleh dianalisis lah menggunakan apa yang dipanggil sebagai Python code. Python tu semua sebenarnya apa yang saya cerita benda-benda bohong ni sebenarnya semuanya dah ada kan. Dah ada di mana? Di GitHub Ismail SAKDO. So anda boleh dapatkan semua map dan lain-lain. Saya just nak ingatkannya lah apakah juga yang saya maksudkan ini semuanya ada dekat sini. Saya ambil contoh Python QGIS. Python QGIS ada tak? Allah saya nak tak ada. QGIS saja. QGIS. QGIS dashboard. So anda boleh tengoklah. Contoh saya ambilkan idea dekat sini. Bukan ini. Silap. Saya tak boleh guna apps yang ini sebab saya punya repository itu adalah dipanggil sebagai private. Saya tak share dengan a lot of people lah due to the nature of the data. Kadang-kadang data tu dia ni kan, dia ada, tak adalah sensitive information pun, tapi just I do not want to share. Okay, QGIS bukan. Okay, sekejap ya. Sabah apa? Sabah. Okay, ni contoh saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. This is a public repositories. Apa yang tuan-tuan dan puan akan belajar dan cuba usahakan adalah seperti yang saya tunjuk inilah di mana tuan-tuan dan puan akan buat dashboard dan dashboard tu akan ada seperti yang saya tunjuk. Ni contoh. Before, so anda boleh tengok pada episode berapa. So all these things are going to be shared with you lah menggunakan QGIS. This is based on QGIS, run di dalam anda punya repositories ataupun anda punya back-end. Saya gunakan GitHub. So maksudnya barang tu dah buat dalam QGIS, masuk dalam GitHub. So dia publish dekat GitHub. Inilah website ni. Kalau anda pergi ni, link ni anda type ismailkdo.github.io/sabah ni. Tapi ni bukan data betul lah. Ni data yang main-main je. Saya ambil contoh hypothetical. Ni contoh wabak berapa. So ini semua boleh anda customize lah. So anda boleh nampak lah apa yang berlaku kat sini. Ni contoh tuan-tuan dan puan punya data. Okay. So kat sini boleh ada filter, nak based on case, nak tukar satellite hybrid, nak buat zooming, zoom out dan lain-lain, anda boleh lakukannya. Okay, nampak kan? Ini dipanggil interaktif nampak? Interaktif dashboard. Tapi dia tak real time. Apa maksud tak real time? Bukan terkini. Nanti yang kita akan belajar, yang ini pun kita belajar, yang terkini pun belajar, yang ini masuk dalam dashboard pun kita belajar. Semua benda kita belajar sampai awak hang sampai awak hang Ini pun dah hang Jangan hang. Sikit lagi. Sekejap Case control Python. It's not this. Macam mana? Tengok balik. Apa tadi? Saya lupa. GIS. Python Apa Allah saya salah. Sum Apa? QGIS. Bukan QGIS. Dia ada satu bukan ni orang punya. Fork with ni maksudnya orang punya. This is not mine. Ada yang orang punya, ada yang bukan saya punya lah. Saya fork je. Allah selamat. Okey, tak apalah. Yang penting ada lagi satu adalah QGIS yang menggunakan Python, yang itu akan membolehkan anda menganalisa data seperti map ni. Sebab kadang-kadang kalau anda nak gunakan apa yang anda pelajari seperti GUI, tahu GUI? GUI ni maksudnya kena klik sini, kena klik sana, faham tak? Klik ni dia tak
Tak produktif. Yes, jadi kita akan belajar juga introduction about computer programming so that you can run by a click of hand lah. Macam tap, tekan run dia boleh run sekali semua, keluar terus report. Macam itulah. So itu yang akan didedahkan jugalah kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada ke tak benda tu? Sekejap I'm going to share also lah the Python code ni with all of you so that all of you can get benefit lah. Tapi anda tak payah risau lah sebab benda-benda ni semua dibuat oleh dibuat oleh komputer. So anda boleh dapatkan lah skrip dia ni. Contoh lah, ni contoh. Nanti kita akan belajar macam mana kita nak buat satu file data, contoh yang saya tunjukkan ini. Lepas tu kita boleh run benda ni. Yang ni semua kita boleh run. Bila kita run, dia akan hasilkan output. Satu kali jalan macam tu. Ini advance lah kalau anda dah tak berkicap. Tapi kalau anda nak buat yang pakai QGIS pun dah kicap, so kemungkinan yang ni tadi jadi satu kenangan lah. Kenangan bersama kasih. Apa dia? Geo apa? Boleh nak ambil program saya buat jual. Sila ambil. No problem. Jual kat orang. Jual dekat JKN nanti. Bila pergi JKN jual. Jangan tak jual. Betul? Add layer of mapping disease. Ini nanti kita akan belajar creation application of cluster using AppInfo. Okay, yang ini saya rasa mungkin tak pakai AppInfo. Kita akan pakai satu software yang dipanggil sebagai Geoda. Pernah dengar kan? Geoda ni dah install. Okay, bagus. Geoda ni kita akan pakai. So kita ada learning experience 2, data collection via smartphone. Ini dah belajar tentang AppSheet, layer application, data analysis. Cuma macam mana data daripada smartphone tu nak dimasukkan dalam QGIS mungkin anda tak didedahkan lagi lah. Tapi saya nasihatkan benda-benda ni kita boleh standby lah. Ni nak buat bila? Kita buat esok lah kot. Tapi esok kalau tiba-tiba ajar map disease ni, nanti nak buat hypothesis tu kicap tu. Sebab nak kena faham hypothesis step tu. Dia berkait tu. Yang atas tak settle, bawah ni kalau start boleh, tapi kicap nanti yang lain tu. So awak fikir-fikirkanlah mana yang awak nak masterkan dulu. Okay, time series distribution, adding layer, filter. Dia ada dua lah basic. Dia ada beberapa lah. Contoh raster analysis, vector analysis, network analysis. All of these are considered geospatial analysis. So all the geospatial analysis will be taught inside the 1.11. 1.10 ni lebih kepada nak menyediakan bahan untuk buat pada 1.11. So kalau kata kamu duduk dalam satu daerah tak ada digital map, macam mana kamu nak buat map sendiri? We are going to teach you until the extent of you tak ada map, macam mana you nak buat map sendiri. You tak ada data dekat field, macam mana you nak ada data dekat field. You tak nak pergi field, you nak orang pergi kat field tapi buat untuk you pun boleh. Semua tu dah diajar lah sebelum ni dalam AppSheet dan lain-lain. Okay, itu adalah 1.10 dan kita akan pergi yang second last. Second last adalah application of geospatial. So geospatial 1.11 adalah basically the additional information with regard to the 1.10. So it's only focus on the statistics. Yang ini akan cerita statistik, tapi dia more on geostatistics. Dia akan belajar lebih teknikal lah. So kita akan belajar tentang global moran, global moran bukan global moron, global morons. Okay, kita akan belajar tentang polygon, kita akan belajar tentang line based analysis. Line based ni lebih kepada network analysis lah. Kemudian kita akan ada lagi analisis lain seperti ni heat map, kita akan belajar tentang LISA, local indicator spatial autocorrelation, global morons, local morons, cluster analysis, spatial econometrics dengan regression analysis. Ini level-level yang dah dewa-dewa lah ni. Tapi bila nak pergi lawatan? Bulan 11 Okay, insyaAllah kita cuba belajar tentang digital mapping ni awal. Okay, last topic. Last topic untuk superficially understand all of the lecture. Nanti kita akan pergi terus kepada lecture yang dipanggil sebagai practical demo. Managing data in disease investigation. Baik, ini adalah topik yang terakhir. Topik ini adalah perubahan sedikit daripada kurikulum asal, di mana topik ini memang 100% cerita pasal how to make your data is publishable, digitalized, and it can be also become kita panggil sebagai risk communication strategies. Risk communication strategies maksudnya apa? Pengurusan risiko secara komunikasi. Sebab antara benda yang kita kena communicate is the public awareness. Contoh macam berlakunya COVID hari itu. So the most important is to educate public, not to stay in crowded places, wear mask, do not stay inside the non-ventilated spaces, something like that lah. So public awareness is very important to change their behavior and so on to reduce the risk of infection. Itu contoh managing of the disease is using the investigation. So kita akan belajar kat sini untuk buat website. So, anda akan belajar kat sini perform the use of computer application for development of website in health information dissemination. So anda akan belajar buat website pakai Google Sheet lah. Google Sheet lah. Google Sites. Google Sites.
Kemudian anda juga akan belajar tentang scientific write-up. Ini saya rasa mungkin Dr. Pakar dan bersama dengan saya akan bantu tuan-tuan dan puan untuk buat macam mana kita nak buat laporan. Lebih pada format laporan dan lain-lain lah. Kemudian kita akan buat juga tentang platform-platform yang boleh mengenal pasti digital fingerprinting. Ini dipanggil sebagai apa? Analytics. Tahu social media? Contoh macam, saya ambil contoh lah, sepintas lalu. Saya cuba habiskan awal sebab nanti kita berbincang lebih lanjut dekat dalam saya punya kelas practical demo. Okey, so contoh dalam macam YouTube kan, contoh macam saya buat konten yang berkaitan dengan pendidikan kesihatan. So saya akan fokus kepada analytics. So kat sini lah nanti tuan-tuan akan pelajari lah how you want to link the video into the analytics so that you can also measure the content in term of the education lah. Saya bukan nak tunjukkan sangat saya punya video ni, tapi I just nak share with you how you can utilize a lot of matrices yang ada dan measure the efficacy of your training ataupun your risk communication process lah. Kita akan buat website lah. Ini contoh website. Saya ni contoh website lah. You akan buat website semudah ni. Ini contoh website. Buat simple je website. So you akan ada website macam ni. Okay. You akan ada news macam ni. You akan buat website specifically for your disease lah. If I'm not mistaken, I got numbers of example lah. Contoh Google Search. Ada yang saya dah pernah buat untuk yang batch-batch yang lepas, dan you akan basically replicate the same thing lah. Cuma beza dia, content yang you buat tu mestilah mengandungi unsur-unsur yang sesuai lah dengan kamu punya. Ini contoh denggi nak mati jangan kena denggi. Ayat yang macam ini panggil reverse psychology. Macam-macam lah peperangan-peperangan digital. Saya ni bukan cyber trooper bukan cyber trooper, tapi kira tahulah skill-skill cyber trooper ni. So tuan-tuan puan boleh belajarlah apa yang sesuai. Tapi kita bukan nak cyber trooper bab-bab yang tu. Kita nak cyber trooper bab-bab hack. So itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tuan-tuan puan akan belajar tentang macam mana nak menggunakan data-data yang ada ni daripada dashboard masuk ke dalam website. Nak ada engagement dengan masyarakat dan kemudian mendapat impact dan positif daripada apa juga aktiviti yang tuan-tuan puan lakukan. Ini termasuklah NCD, ACD, lagi apa? Macam mana you all nak dapat macam buat mopping mopping out kan, you buat mopping out kan, kadang-kadang you buat secara physical, manual, kadang-kadang juga you perlukan digital technology to help you map it out. You dah cover semua area ke belum? Ini belum cerita lagi kita pakai apa yang dipanggil sebagai OSINT. Sekarang ni baru kita ada OSINT, Open Source Intelligence. Macam mana nak gunakan open source ni untuk intelligently recognize manakah group yang tak dapat lagi information with regard to our content and so on. Itu semua nanti akan diceritakan di sini lah, tapi tak dibuat sepenuhnya lah sebab tak banyak tapi kurikulum baru insyaAllah kita update lah sikit-sikit. Okey, ni website social media. Anda kebanyakannya ada social media, ada website sendiri, betul? Anda juga akan terlibat dalam wabak punya pengurusan. So salah satu perkara yang paling penting adalah communication sebenarnya, betul tak? How we want to communicate between agencies, how we want to communicate between masyarakat, how we want to communicate with the media. So sebab benda-benda ni akan ada lah secara related antara satu sama lain. Dan last sekali, memang benda ni agak bosan kan, tapi benda ni penting, adalah cara-cara penulisan. Specialnya tentang you punya program ni, Dr. Pakar dan juga para pengajar akan membantu you all untuk buat write up, scientific write up, how you want to produce a scientific report and something like that. So you akan belajar lah. Cuma kalau dalam kelas saya akan ajar macam mana digital tu nak didigitalkan untuk dijual. Macam mana nak digital tu didigitalkan untuk diviralkan. So itu expertise saya lah. Yang lain-lain tu anda boleh belajar dengan pakar dan pengajar-pengajar lain. Okey, itu secara kesimpulan. So 12 topik ini secara umum saya dah sentuh. Tak banyak sikit, tak sikit banyak. Selepas ni memang semuanya adalah ala-ala workshop sepanjang lebihan jam yang ada. Faham ya? Jadi anda akan stabilkan emosi. Esok kita cuba